Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla dapat bertemu malam ni. Kemunculan golongan Quburiyah di Yaman dan usaha ulama untuk mengatasinya. Profesor Dr. Basri bin Ibrahim, satu buku yang wajib dimiliki. Dan kalau nak sehari mereka kata tak pergi kat Yaman, pandai-pandai nak cakap. So bukan kita, memang kita tak nak pergi Yaman lah. So Ustaz Adli bin Sa'ad orang Yaman, belajar kat Yaman. Dan juga dulu sebelum ni ada pun pendedahan dah pun oleh siapa Ustaz, mana apa nama seorang lagi Ustaz tu? Said apakah? Yang juga belajar di sana. Hatta kalau tak silap Syed Nur Hisham tu pun pernah pergi ke sana sekejap, dan mereka tahu apa yang berlaku di sana. Dan yang banyak yang duk merepek-repek dalam internet sekarang ni duk memang geng-geng kumpulan yang belajar dekat sana lah. Dan mereka ni tak ada apa ilmu dia pun belajar kat sana ni, termasuk ilmu hadis ke tak ilmu hadis ke. Itu pun ilmu hadis pun dia ambil tempat lain, dia tak belajar kat Yaman. Dia tak belajar dekat Tarim tu. So kemudian mengelabui masyarakat tentang hadis dan sebagainya. So ini ahli bid'ah yang bertibaran sekarang ni, yang kita sebagai ahli sunnah mesti ada maklumat tentang perkara tersebut dan mesti mempelajari ilmu. Kerana ilmu saja yang boleh melawan pokok-pokok macam ni. Dan pokok-pokok macam ni wallahi tak ada ilmu pada mereka. Dan mereka ni menggunakan kalam para ulama untuk tujuan ikut hawa nafsu, menggunakan dalil ikut sembrono. Dan ini yang berlaku bukan semenjak sekarang ni ya, dah sebelum ni. Tinggal lagi sekarang ni makin menjadi-jadi pula. Oleh kerana pasaran ada. Pasaran ada, maka permintaan pun ada jugalah. Maka ini yang pop-pop merepek ni sekarang. Nak kata bermaharajalela tak jugalah kan. Sebab mereka sendiri pun adalah tidak sama antara satu sama lain. Ahli bid'ah ni dia tak bersatu lah. Ahli bid'ah ni dia banyak pecahan-pecahan dia. So hal ni ditulis oleh Dr. Basri bin Ibrahim Al-Azhari. Kita masuk dalam Bulughul Maram, bab salatil jama'ati wal imamah, bab salat jamaah dan imam. Salatul jama'ah wal imamah sumiyat jama'atul ijtima'il musallin fi fi'liha zamanan wa makanan. Kenapa dinamakan salat jamaah? Salat jamaah dinamakan kerana berhimpunnya orang-orang yang sedang salat. Lijtima'i al-musallin, orang-orang yang sedang bersalat, salat sekali. Sebab tu dinamakan jamaah. Fi fi'liha zamanan wa makanan. Fi'liha dari sudut perbuatan mereka salat beramai-ramai, dan zamanan wa makanan, sama tempat sama waktu. Sama tempat dan sama waktu. Sebab itu fa idza akhallu bihima aw bi ihdahima lam tusammi jamaah. Kalau sekiranya tidak ada ciri-ciri ni, maksudnya kalau tak ada ciri-ciri mereka berhimpun pada satu tempat untuk melakukan salat, ataupun pada satu zamanan, suatu waktu tempoh, dan juga tidak ada pada mereka tempat, maka tak namanya jamaah. Itu tak nama jamaah. Sebab itu wa min hadha yu'lam anna as-salata khalfa al-imami biwasitati al-mizya' aw at-tilfas la tasih. Oleh kerana pemahaman kita makna jemaah tu demikian, maka sesiapa yang mensalat di belakang imam melalui radio
ataupun salat bersama dengan imam berdasarkan TV. So dia TV tu sedang salat maghrib kan, kita ikutlah jemaah, dia pun ikut imam dalam TV. So itu tidak dinamakan jamaah, la tasih, tidak sah salat jemaahnya, li'annaha laysat salatu ma'a jama'atin, kerana tak dinamakan salat bersama jemaah. اتفق العلماء على مشروعية صلاة الجماعة واختلفوا في حكمها. Ulama bersepakat masyru'nya salat jemaah, tetapi hukumnya diperselisihkan. فذهب الأئمة الثلاثة, imam yang tiga, Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i, bahwasanya dia adalah sunnatun ghair wajibah. Sunnat ghair wajibah, tidak wajib salat jemaah ni. Lima fi sahihain, kerana di dalam sahihain Al-Bukhari Muslim, tafdulu salatul jama'ati salatul fardi bi 25 darajah, kerana hadis Bukhari iaitu tafdulu salatul jama'ah, salat jamaah ni dia melebihi, mengatasi salat sendirian dengan 25 darjat, 25 markah, 25 pahala. Fafiha fadlun ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجلين اللذين قال صلينا في رحالنا. Jadi berdasarkan hadis tadi tu, tafdulu salatul jama'ati salatul fardi, salat jemaah itu mengatasi salat sendirian. Dan juga akan datang hadis-hadisnya lagi sama. Salatul jama'atu afdalu min salatil fardhi, salat jemaah itu lebih afdal daripada salat bersendirian dengan 25 kali darjat. Menunjukkan apa dia? Menunjukkan tak wajib. Sebab dia kata salat jemaah itu lagi bagus dari salat sendirian. Bermakna salat sendirian boleh tak? Boleh. Tapi jemaah lagi bagus. Afdal min siyaghi tafdil. Siyagh tafdil. Maka menunjukkan salat jemaah lagi bagus. Oleh kerana itu majoriti jumhur kata salat jemaah sunat. Salat jemaah sunat. Fafiha fadlun, dan adanya kelebihan. Lianna Nabi lam yunkir, kemudian Nabi tidak mengingkari ada dua orang lelaki yang qala, dia kata sallaina fi rihalina, kami dah solat dah dekat tempat kami. Kami dah salat dah dekat tempat kami, dan Nabi tidak ingkar. Jadi itu tiga mazhab, iaitu majority. Wa zahaba al-Imam Ahmad ila wujubiha. Adapun Imam Ahmad wajib. Imam Ahmad wajib lis salawatil khams ala rijali al-mukallafin, bagi salat yang 5 waktu ke atas lelaki yang mukallaf, wajib. Qala bihi ta'ifatun minas salaf minas sahabati wat tabi'in, dan juga itu adalah pandangan daripada sebahagian daripada salaf, iaitu para sahabat dan tabi'in. Wa daliluhum, dalil mereka adalah hadis Al-Bukhari dan hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin, akan datang hadisnya, iaitu hadis Bukhari Muslim. Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, itu Allah. Laqad hamamtu, aku nak, an amura bihatabin, aku nak sangat, aku perintahkan untuk orang himpun kayu api, dan aku suruh jemaah salat dengan imam lain, bukan Nabi, imam lain. Dan waktu orang tengah salat tu, aku nak pergi rumah-rumah yang mana tak pergi jemaah, aku nak bakar rumah dia. Menunjukkan wajib. Menunjukkan wajib. Sebab Nabi nak bakar rumah orang yang tak pergi jemaah. Hak ni lelaki ya. Ila akhiril hadith. Wa jaa rajulun a'ma yasta'zinuhu fi salati fi baitihi li bu'di makanihi faqala ajidu laka rukhsatan. Kemudian datang seorang buta yasta'zinuhu, minta izin kepada Nabi fi salati fi baitihi, nak salat dekat rumahnya, li bu'di makanahu, kerana rumahnya jauh sikit. Kemudian la ajidu laka rukhsatan, no, tak ada keringanan bagi engkau dalam masalah ni. Maksudnya wajib pergi masjid. Wajib pergi masjid. Rawahu Abu Dawud. Abu Dawud
وبأنه أمر بها حال الخوف والقتال مع ما في ذلك من خلل في أركانها. Begitu juga Nabi SAW memerintahkan halal khauf. Dalam keadaan khauf, takut, Nabi perintah jemaah salat jemaah dalam keadaan al-khauf. Datangnya salat khauf tu. Maka salat khauf yang didirikan, yang disebut dalam hadis, iaitu imam mengimamkan dengan dua barisan saf depan salat dulu, sujud dulu, kemudian berikutnya bila mereka bangkit, yang belakang pula berikutnya, Nabi suruh berjemaah. Maka wajhud dilalah, mana dalilnya? Kalaulah dalam keadaan khauf pun Nabi suruh berjemaah, apatah lagi kalau dalam keadaan tak khauf. Wajiblah berjemaah. Kalau dalam keadaan ketakutan pun Nabi suruh berjemaah, apatah lagi kalau dalam keadaan aman, lagilah kena berjemaah. Wa syatta Syekhul Islam faqal innal jama'atu syartun. Adapun Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kata salat jemaah itu syarat. Syartun li sihhati salat. Salat jemaah itu syarat sahihnya salat tu. Maksudnya kalau salat sendirian tak sah salatnya. Fala tasihhu biduniha faqad qala al-Muwaffaq Ibn Qudamah la na'lamu ahadan awjaba al-i'adatu ala man shalla wahdah. Adapun Ibn Qudamah menyebutkan la na'lamu ahadan, kami tidak mengetahui seorang pun yang menyatakan wajib ulang bagi orang yang salat sendirian. Maksudnya salat sendirian sah. Wal mashhur min al-mazhab anna lahu fi'l al-jama'atu fi baitihi wal masjid afdal. Adapun yang masyhur dalam mazhab, iaitu mazhab Ahmad, anna fi'l al-jama'atu fi baitihi, salat masjid itu lebih afdal daripada salat di baitihi. Walakin Ibn Qayyim radda zalika wastadalla ala wujubiha. Al-Imam Ibn Qayyim mengkritik dan menyatakan wajib salat di masjid. Wa min ta'ammala sunnatu haqqa ta'ammuli tabayyana lahu anna fi'laha fil masajid fardun 'alal a'yan. Kalau orang yang tahu tentang sunnah Nabi, memerhatikan sunnah Rasulullah dan dia teliti dalam bab ini, maka dia kata bahawasanya salat di masjid itu fardun 'alal a'yan. Wajib ain. Wajib atas setiap individu, illa li'aridin, melainkan ada masalah, yajuzu ma'ahu tarkul jamaah, ada keuzuran yang boleh dia meninggalkan untuk salat jemaah di masjid. Wa bihadza tajtami'ul ahadits wal athar. Dan demikian telah pun dihimpunkan, dengan demikian maka dijamakkan dalil-dalil yang ada. Maksudnya apa? Ada dalil yang menunjukkan seolah-olahnya wajib, ada dalil yang menunjukkan sunat. Maka para ulama seperti Al-Imam Al-Qayyim, maka dijamakkan dalil-dalil tu, maka wajib di masjid melainkan ada keuzuran, baru boleh di rumah. Dan kalau salat di rumah kerana keuzuran, maka dia mendapat pahala penuh sebab uzur. Kalau tak ada keuzuran, maka dia berdosa, ma'al ithim. Wajib salat di masjid sah, tapi bersama dengannya itu dosa. Bersama dengannya dosa. Hak ni untuk lelaki ya. Hak ni untuk lelaki. Adapun perempuan, maka yang afdalnya di rumah. Perempuan afdalnya di rumah. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW fi qa'ri baitiha. Kalau masuk rumah ada bilik, dalam bilik lagi bagus. Dalam bilik ada bilik lagi, dalam bilik ada bilik-bilik yang dalam bilik tu lagi bagus untuk perempuan. Punya nak bagi tahu afdalnya perempuan kat rumah. Tapi boleh tak perempuan pergi masjid? Boleh. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu menghalang hamba-hamba perempuan Allah untuk pergi ke masjid. Dia boleh salat di masjid. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih wa lahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi 25 juz'an. Dalam hadis ni Abdullah bin Umar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat jemaah itu afdalu, lebih afdal min salatil fazzi, daripada salat sendirian. Al-faz seorang-seorang sendirian.
bisab'in wa ishrina darajah, dengan 27 kali darjat. 27 kali darjat. Dan bagi walahuma juga dalam Al-Bukhari Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an bi 25 juz'an, iaitu dengan 25 juzuk. Maksudnya 25 lebih pahala. Wa kadza lil Bukhari an Abi Sa'id qala darajatan. Begitu juga Imam Al-Bukhari menyebut dengan lafaz darajah. 27 darjat, 25 darjat. Dua-dua disebut dalam hadis. Jadi hadis ni menunjukkan afdaliyah. Keafdal maksudnya kelebihan orang yang salat di masjid berjemaah. Wa annaha tafdulu ala salatil munfarid, lebih daripada salat sendirian dengan 27 ataupun 25. Ada problem tak dengan 27, 25? Tak ada problem. Hadis menyebutkan bilangan berbeza, 27, 25. Maka kaedahnya tak ada beza. Ibrahnya bukan dengan nombor. Ibrah bukan dengan nombor. Ibrah nak bagi tahu pahalanya banyak. 25 atau 27, banyak pahalanya, nak bagi tahu orang yang salat berjemaah. La yaqna'u bid-darajatil wahida min ad-darajatil kathira illa ahad ar-rajulaini imma ghair musaddaq li tilka an-ni'mah al-'azimah. Dan juga nak bagi tahu punyalah 25 darjat tu. Darjat tu apa maksud darjat? Darjat tu maksudnya tingkat ke atas. Itu maksud darjat. Darajat tangga. So dia ada tangga sampai 25 sampai 27. Itu darjat. So bila dah dia jauh 27 dengan 25 tu, punya banyak lah pahala solat jemaah ni daripada solat bersendirian. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam والذي نفسي بيده لقد حممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Ini hadis yang dimasukkan di awal tadi. Hadis al-Bukhari, hadis Abu Hurairah, muttafaqun alaih. Lafaz ini lafaz al-Bukhari. Nabi SAW kata, demi yang jiwaku berada di tangannya, laqad hamamtu an amura. Aku nak sangat untuk memerintahkan untuk orang himpun kayu api, bihatabin fayuhtatab summa amura bisalah. Kemudian ada himpun kayu api, aku suruh orang salat, fayu'adzana laha, azin, muazzin, summa amura rajulan, dan aku perintahkan ada seorang untuk jadi imam. Sebab biasanya Nabi jadi imam. Biasa Nabi yang jadi imam. Maka Nabi nak, kata aku nak aja suruh orang semayang, suruh orang lain jadi imam, faya'umman nas, summa ukhalifa ila rijalin. Kemudian aku pergi kejar. Hak yang mana? Hak orang-orang yang lelaki, la yashhaduna salah, yang tak menghadiri salat, fa uharriqa alaihim buyutahum, dan aku akan bakar rumah mereka. Walladhi nafsi biyadih. So hadis ni menunjukkan bahawasanya kewajipan, dan ini antara dalil utama yang digunakan oleh Imam Ahmad, mazhab Ahmad, dan juga banyak para ulama hadis, bahawasanya wajib bagi lelaki itu fardu untuk dia salat jamaah di masjid. Dan apabila ada ancaman Nabi nak bakar rumah orang yang tak pergi masjid, maka dengan ancaman itu sendiri menunjukkan berdosanya orang yang tak pergi salat jamaah di masjid. Jadi ini adalah pandangan Imam Ahmad. Adapun macam kita sebut tadi, majority menyatakan bahawasanya dia sunat disebabkan hadis-hadis yang lain lah. Tapi Imam Ahmad dan juga para ulama hadis, maka mereka mewajibkan untuk salat di masjid.
Melainkan ada keuzuran. Melainkan ada keuzuran, sakit ke, nak buang air besar ke, makanan dah terhidang ke. So ada beberapa keuzuran yang boleh seseorang itu diterima uzur untuk tidak hadir salat jemaah di masjid. Kita sama gua apa? Tak ada. ما يؤخذ من الحديث إن الصلاة الجماعة في المساجد فرض عين على الرجال البالغين على الصحيح من أقوال العلماء. Jadi faedah hadis ni, pertama, salat jemaah dekat masjid itu fardu ain. Fardu ain atas setiap lelaki al-balighin yang dah baligh, cukup umur, ala sahih, mengikut pandangan yang sahih antara pandangan-pandangan ulama. Inna man taraka salatil jamaah bila uzri istahaqqa al-uqubatu ar-radi'ah. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita, sesiapa yang meninggalkan salat jamaah bila uzrin, tanpa ada keuzuran, istahaqqal uqubatur radi'ah, layaklah dia itu kena hukuman yang buruk, layaklah dia itu kena hukuman yang teruklah. Fadlu salatay al-isya' wal fajr lima fil ityani ilayhima min al-mashaqqati wa lama fihima min al-ajr. الحديث دليل على القاعدة الشرعية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالمصلحة التي تحصل من إقامة العقوبة على المختلفين عن الجماعة تسبب مفسدة تعذيب من لا يستحق العقوبة من النساء والذرية فامتنع هذا لهذا. Maka sebagai ulama menjadikan hadis ini sebagai kaedah syarak, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mafsadah itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahah. Jadi mafsadah dekat situ adalah uqubah, al-uqubah. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW asqalus salati 'ala al-munafiqin salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, kata Nabi SAW, asqalus salatu 'ala al-munafiqin, salat yang berat atas puak munafik adalah salatul isya wa salatul asri. Salat isya dan salatul isya dan salatul fajri. Salat isya dan salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahulah apa yang ada dalam kedua-dua itu, salat isya dan salat subuh berjamaah, dari sudut pahala, la atauhuma walau habwan, pasti mereka akan datang walau terpaksa merangkak. Walau terpaksa merangkak. Maksudnya pahala orang datang salat berjemaah, terutamanya isya dengan fajar, maka pahalanya cukup besar sekali. Dan dua salat ini adalah berat bagi munafik. Salat lain tak berat. Salat lain zuhur, asar, okey lagi, maghrib okey lagi. Tapi isya dengan maghrib berat. Isya dengan subuh bagi itu berat bagi pok-pok munafik. Subuh dah tentulah nak tidur. Isya dah penat, nak tidur juga. Yang lain-lain tu senang. Waktu kerja datang lah zuhur dengan asar, apa masalahnya kan. Tapi isya dengan subuh adalah berat bagi pok-pok munafik. Dan pahala yang besar itu sehingga dinyatakan, walaupun tak dinyatakan pahala, tetapi kalau dah terpaksa nak datang walau kerana merangkak sekalipun, menunjukkan begitu besar sekali pahala orang yang salat Jumaat ni. Muttafaqun alaih. Wa anhu qala atan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma فقال يا رسول الله إنه ليس لي قاعد يقودني إلى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب. Ini cerita orang buta tu.
Seorang buta kata kepada Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Tak ada orang nak bawa dia pergi masjid, dia buta. Farakhasalah, Nabi mula-mula bagi. Falamma walla da'ahu faqal, tapi lepas tu kemudiannya Nabi panggil dia. Nabi kata, hal tasma'un nida? Adakah kau dengar bunyi azan? Dengar tak bunyi azan? So, dia kata dengar. Qala na'am. Qala fa'ajib. Wajib datang. Maka wajib datang. Muttafaq Muslim. Rawahu Muslim. Ini semua dalil nak bagi tahu wajib lah. Kalau tak dengar azan maksudnya jauh. Ada keuzuran. Rumahnya jauh. So bila rumahnya jauh itu keuzuran. Kes yang tadi tu mula-mula dia bagi tahu dia ada masalah. Lepas tu Nabi kata kau dengar bunyi azan tak? Maksudnya kalau dengar bunyi azan maksudnya dekatlah masjid dia. Tambah pula zaman Nabi mana ada mikrofon. Tak ada mikrofon. Sekarang lagi jauh lagi dengar. Zaman Nabi orang panjat atas tu atas apa? Sutuh atas atap. Menjerit lah azan dia. So selagi mana dengar maksudnya dekat lah, dah wajib datang. Dan kes kawan ni tadi buta Kes kawan ni tadi orang buta, menunjukkan dia buta, tapi oleh kerana dengar bunyi azan maksudnya dekat, maka wajib datang untuk solat jamaah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, man asarra ala tarkil jamaah, siapa yang selalu asarra ala tarkil jamaah, memang selalu tak pernah datang jemaah, maka kata dia fahuwa athimun, maka dia berdosa mukhalifu lil kitabi was sunnah, bercanggah dengan Al-Quran dengan sunnah, wa ma kana alaihi salaful ummah, dan berbeza, berpecah dia daripada jalan salaful ummah. Wa qad marra annahu rahimahullah yara anna al-jama'atu syartu li sihhati as-salah fi haqqi ghairil ma'zur. Begitu juga adalah Ibn Taymiyah, faqad marra annahu rahimahullah, ala Syekhul Islam Ibn Taymiyah melihat bahawa jamaah itu syarat sahihnya salat. Syarat sah salat fi haqqin ghairil ma'zur, bagi orang yang tidak ada keuzuran, wajib. Dan kalau sekiranya dia tak berjemaah maka tidak sah salatnya. Orang lelaki yang berjamaah dekat rumah boleh tak boleh? Jumhur boleh lah. Jumhur boleh. Tapi kalau tak jumhur, salatnya sah, bersama dengannya dosa. Bersama dengannya dosa. Dia salat jemaah dekat rumah, tapi jemaahnya tu jemaah yang ikut dia tu bini dia. Nama salat jemaah ke tak? Itu tak nama jemaah. Dia salat berjemaah dengan bini dia, itu tak nama berjemaah. Sebab jemaah mesti dengan laki. Jemaah mesti dengan laki. So bini dia suruh balik lah jemaah dengan I. Sabar Ustaz, tunggu aku semayang isyak dulu kat masjid, nanti balik aku solat sunat, ikutlah. Sebab perempuan tak wajib jemaah. Perempuan tak wajib jemaah. So perempuan solat seorang-seorang dia apa, tak ada masalah pun. Walaupun ada laki dia kat rumah. Laki dia semayang ceruk sana, perempuan dia semayang di bilik sana. Boleh tak? Boleh. Dia bukan wajib jemaah. Hak yang wajib jemaah tu abang tu. So majority wajib bagi lelaki. Imam Ahmad dan juga sebahagian para ulama hadis maka menyatakan majority tak wajib. Imam Ahmad dan sebahagian para ulama hadis kata menyatakan wajib tadi. Yelah, yang sekarang ni orang habis ikut jumhur belaka dah. Dia ikut jumhur lah, sebab jumhur kata sunat.
Sunat muakkadah. Dia tak kira lah, yang penting dia sunat. Tak kira lah muakkadah tak muakkadah, dia sunat lah. Tu orang zaman sekarang lah kan. Cuba sedaya upaya masjid. Wa an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a an-nida' falam ya'ti fala salata lahu illa min uzrin. Hadis Ibnu Majah wa Ad-Daraqutni wa Ibn Hibban wal Hakim wa isnaduhu ala syarti Muslim lakin rajjaha ba'duhum waqfah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a an-nida', siapa yang mendengar nida, siapa dengar bunyi azan, falam ya'ti, tapi tak datang, fala salata lahu, tidak ada salat baginya, fala salata lahu illa min uzrin, melainkan ada keuzuran. Ibnu Majah wa Daraqutni, Ibnu Hibban wal Hakim isnaduhu ala syarti Muslim, sanadnya menurut syarat Muslim, lakin rajjaha, tetapi rajjaha ba'duhum, tapi sebahagian para ulama mentarjihkan hadis ini mauquf. Mauquf terhenti kepada Ibnu Abbas. Terhenti kepada Ibnu Abbas. Hadis ini menyokong hak yang tadi tu, iaitu hadis yang awal tadi. Nabi tanya, adakah kau dengar azan? So dia kata dengar, fa'ajib, maka jawab. Jawab maksudnya kena pergilah. Hadis 25 darjat dengan 27 darjat tadi, sebahagian para ulama menyatakan yang bermaksud orang yang salat jemaah yang mendapat pahala 25 kali markah ataupun darjat ataupun 27 darjat itu bukan semua jemaah. Bukan semua jemaah. Yang mendapat 27 ataupun 25 adalah jemaah ratib di masjid. Yang mendapat 25 dengan 27 darjat adalah yang berjemaah di masjid bersama imam ratib. Imam masjid baru dapat 25 ataupun 27 darjat. Kerana ada hadis lain menyatakan bahawasanya salatul jamaah afdalu, salat jemaah itu lebih afdal daripada salat sendirian dengan 25 atau 27. Wadzalika, yang demikian itu, kerana apa? Wazalika, dan demikian itu, seseorang yang berwuduk dari rumahnya, fa'asbiril wuduk, dan menyempurnakan wuduk, kemudian hadir ke masjid dengan niat menunaikan salat bersama imam, dan dia tidak melangkah-langkah bahu dan sebagainya, panjang lagi hadis tu, maka hadis ini sebahagian para ulama menjadikan dalil yang mendapat 25 markah dengan 27 darjat itu adalah yang pergi salat di masjid bersama jamaah masjid. Siapa yang salat jamaah tidak di masjid tak dapat 25 ataupun 27. Wallahu a'lamu bissawab. Nanti kita sambung lagi. Ada apa nak tanya? Waalaikumsalam. Dapat tak? Wallahu a'lam. Azan lah. Kita kalau kita jadikan di masjid dan ada orang azan dan ada solat, boleh tak? Boleh lah. Boleh. Ada masjid. Yalah, masjid. Apa maksud masjid? Masjid adalah yang ada imam ratib. Maksudnya ada imam tetap. Orang nama masjid lah. Kalau RNR, tak nama masjid Setakat ni belum lagi kot. Melainkan kalau Baitulsalam buat juga di masjid. Maksudnya di samping ada tempat pengajian, kita ada salat yang ada imam Baitulsalam sendiri,
dan kita azan kat sini dan kita salat, maka dia boleh jadi masjid ya? Boleh? 5 waktu. Sekarang belum lagi. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.